الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bab. Dia sebut nama dia Mat Tamkin. Mat Tamkin ni sebenarnya tidak ada istilah di dalam Tariq Asy-Syatibiyah. Dia hanya pada Hafs an Asim sahaja. Bila masuk Tariq Syatibiyah, maka dia tidak disebut dengan Mat Tamkin, kerana Mat Tamkin ni ia termasuk dalam istilah Mat Asli. Cuma dalam tariq yang lain disebutkanlah istilah ini secara khusus. Okey, cuma kita akan belajar sedikit apakah yang disebutkan dengan Mat Tamkin. Okey, insya-Allah kita pergi kepada nota kita. Apakah yang disebutkan dengan Mat Tamkin? Okey. Mat Tamkin yakni satu mat, yakni tamkin. Tamkin ini bermaksud kukuh. Yakni tamkin, yakni orang kata mat yang tamkin, yang kekal, kuat, terjadi dalam dua keadaan. Yakni apabila pertemuan huruf mat bertemu huruf yang sama. Antaranya huruf waw bertemu dengan huruf waw. Huruf waw mad bertemu dengan huruf waw yang berbaris. Maknanya huruf waw bukan mad. Ataupun huruf ya mad bertemu dengan huruf ya bukan mad. Contoh, kat sini dia panggil mat tamkin. Yakni dua huruf yang bertemu, satunya huruf mad dan satunya bukan huruf mad. Mat tamkin ini dalam Tariq Syatibiyah dia disebut dengan nama mat asli. Disebut dengan nama mat asli. Cuma daripada sudut teknikal sahaja. Okey. Kita lihat, mat tamkin terjadi dalam dua keadaan. Apabila huruf mat, yakni huruf waw bertemu dengan huruf waw, ataupun huruf ya mad bertemu dengan huruf ya yang biasa. Tapi kedua-duanya huruf yang sama. Cuma yang membezakan dia adalah huruf ya yang tidak berbaris, yakni huruf mad bertemu dengan huruf ya yang berbaris. Maka di sini sebenarnya dalam Tariq Syatibiyah tak ada bab ni. Cuma bab ni ada dalam Tariq Jazari. Dalam Tariq Jazari ada disebut mat tamkin. Apabila bertemu dengan huruf mat, apabila bertemu dengan huruf mat, maka dia kekal, yakni tetap. Tamkin dibaca dengan bacaan mat bagi menegah berlakunya idgham. Bagi menegah berlakunya idgham. Okey, apabila berhimpunnya dua ya dengan syarat ya yang pertama bertasydid dan ya yang kedua berbaris kasrah. Ya yang pertama bertasydid dan ya dan berbaris kasrah, adapun ya yang kedua sukun. Ini kaedah yang kedua juga di dalam kita menentukan mat tamkin. Dinamakan mat tamkin kerana ianya kekal tetap dibaca dua harakat. Dan mat tamkin wajib dibaca dua harakat kerana ia sebahagian daripada mat asli. Maknanya dia disebut, boleh juga disebut dengan bacaan mat asli. Okey, di sini kita akan lihat kepada contoh mat tamkin. Okey, di sini kita akan lihat kepada nota. Saya akan buatkan nota supaya kita lebih jelas apakah yang disebut dengan mat tamkin. Bila namanya sahaja mat tamkin, sudah pasti dia merujuk kepada huruf mat. Bila rujuk mat tamkin, maka dia merujuk kepada huruf mat. Mat tamkin yakni merujuk kepada pertemuan
dua huruf yang sama. Pertemuan dua huruf yang sama. Umpamanya huruf mad bertemu huruf yang sama. Contohnya, sama ada waw bertemu dengan waw, ataupun ataupun ya bertemu dengan ya, ya. Sama ada waw bertemu dengan waw, ataupun ya bertemu dengan ya. Waw bertemu dengan waw, ataupun ya bertemu dengan ya. Ini disebut dengan mad tamkin. Cuma apa yang membezakan mad tamkin dengan idgham? Kat sini kita kena terangkan. Sebab itu dia kata mad tamkin ni adalah satu bab yang khusus untuk menegah sekiranya berlaku idgham. Kadang-kadang orang terbaca dengan bacaan idgham. Nanti kita akan tunjukkan. Okey. Yakni pertemuan dua huruf yang sama. Contoh huruf mad bertemu dengan huruf waw yang berbaris. Huruf waw mad bertemu dengan huruf waw yang berbaris. Okey. Ada dua kaedah. Kaedah yang pertama disebut yakni pertemuan dua kalimah. Kaedah yang pertama, pertemuan dua kalimah. Pertemuan dua kalimah, yakni huruf mad yang terakhir dan diikuti pada kalimah kedua awal tu huruf waw ataupun huruf yang sama tetapi dia bukan mad. Contohnya, sebagai contoh di sini, isbiru wasabiru. Contohnya saya ambil pada nota tadi. Isbiru wasabiru. Bila isbiru wasabiru di sini dia sudah menjadi dua kalimah. Sudah menjadi dua kalimah. Isbiru wasabiru. Bila isbiru wasabiru bermaksud dia sudah jadi dua kalimah. Dia sudah jadi dua kalimah. Okey. Kalimah yang pertama, ada dua kalimah. Di sini saya gariskan. Okey, di sini kalimah yang pertama. Dan di sini kalimah yang kedua. Ini kalimah pertama. Ini kalimah kedua. Pertemuan dua kalimah. Kalimah yang pertama adalah huruf mad. Yakni ada huruf waw di sini. Kalimah yang pertama adalah huruf waw. Sini. Ini adalah huruf mad. Kalimah yang kedua, dia bukan huruf mad. Dia huruf waw yang biasa. Huruf waw yang biasa. Maka apabila huruf mad berjumpa dengan huruf waw yang biasa, dan waw itu tidak ada sabdu lah. Huruf waw itu tidak ada sabdu. Istilah dia begini. Yang pertama sekali, huruf terakhir pada kalimah pertama adalah huruf mad. Huruf mad. Dan yang kedua, huruf awal pada
Kalimah kedua adalah bukan huruf mat. Bukan huruf mat. Dan yang ketiga, kedua-dua hurufnya sama. Kedua-dua huruf sama. Kalau waw dengan waw lah, kalau ya dengan ya. Dan yang keempat, huruf yang kedua tiada sabdu. Tiada sabdu. Ini kaedah yang pertama. Ini kaedah yang pertama yang kita nak tentukan. Maknanya kalau lihat kepada dua huruf ni, ia boleh jadi huruf mat tamkin. Sebagai contoh juga, contohnya kita ambil alladhi yuwaswisu fi. Contoh juga dalam surah An-Nas. Dalam surah An-Nas sama juga. Contohnya alladhi yuwaswisu. Kat sini pun sama. Teknik dia sama. Cara sama. Yang ini pertemuan dua kalimah. Kalimah pertama yakni alladhi. Kalimah kedua yuwaswisu. Ini kalimah pertama, ini kalimah kedua. Kalimah pertama adalah huruf mat. Sebab huruf mat biasanya tidak ada baris. Okey, ini huruf mat. Kalimah kedua adalah bukan huruf mat. Huruf ya biasa, dan dia tidak ada sabdu. Ini kaedah pertemuan dua kalimah. Ini kaedah yang pertama. Okey. Kemudian ada kaedah yang kedua disebut kaedah pertemuan dua huruf yang sama dalam satu kalimah. Pertemuan dua huruf yang sama dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Okey. Apa dia syarat-syaratnya? Syaratnya adalah okey. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali adalah berlaku pada huruf ya. Berlaku pada huruf ya. Dia berlaku pada huruf ya. Yang kedua, selain berlaku daripada huruf ya, syarat yang kedua, ya yang pertama, pertemuan dua huruf yang sama dalam satu kalimah, ya yang pertama adalah ya biasa. Huruf ya biasa. Huruf ya biasa yang bersabdu dan berbaris kasrah. Berbaris kasrah, berbaris bawah. Dan ya yang kedua adalah ya mad. Ya yang kedua adalah ya huruf mad. Okey, sebagai contohnya, yakni kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey. Di sini ada beberapa kalimah lah.
sini ada contoh-contoh mad tamkin. Ya. Di sini ada contoh-contoh mad tamkin. Okey. Jika kita lihat contoh-contoh ini, tengok ya yang pertama berbaris bawah kasrah dan bersabdu. Dan ya yang kedua dalam satu kalimah ni tidak ada baris, yakni ya huruf mad. Sama juga. Ya yang pertama pada surah Al-Baqarah, ya yang pertama berbaris bawah dan ada sabdu. Dan ya yang kedua adalah huruf ya mad. Begitu juga dengan nota kita tadi. Contohnya okay. Sama juga. Nampak wa idza huyyitum. Bila kita baca wa idza huyyitum, apabila berhimpun dua ya, apabila berhimpun dua ya dengan syarat ya yang pertama bertasydid, yakni bersabdu dan berbaris kasrah, adapun ya yang kedua sukun, ya mad lah maksudnya, ya yang mad, huruf mad, ya yang mati. Wa idza huyyitum bitahiyyah, maknanya kat sini ya yang pertama bersabdu dan berbaris bawah, ya yang kedua ya ini ya mad. Okey, itu kaedah dia. Ada dua jenis cara untuk mengenal mad tamkin. Kenapa para ulama mewujudkan mad tamkin? Walaupun dalam Tariq Syatibiyah tidak ada istilah mad tamkin ini, cuma dalam Tariq Jazari ada. Kenapakah disebutkan mad tamkin ini? Kerana untuk menegah para pembaca Al-Quran daripada membaca seakan-akan idgham. Membaca seakan-akan idgham. Contoh kita ambil surah An-Nas umpamanya. Dalam surah Yasin pun kadang-kadang kita melakukan benda yang sama. Okey, nanti saya tunjukkan. Dalam surah Yasin ada. Okey. Contoh. Biasa kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tak ada masalah lah, yang ni sangat biasa. Malikin nas, ini pun biasa. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Biasa kita baca, sepatutnya bacaan yang betul alladhi, zi ini dipanjangkan dua harakat. Tujuan mad tamkin ini diadakan kerana untuk mencegah daripada seseorang membaca idgham. Alladhi kat sini dilarang untuk membaca alladhi yuwaswisu fi laziyu. Dia telah menekan ya yang kedua tu, masuk terus ya yang kedua, tak boleh. Alladhiyu. Kat sini biasa kita baca, kita dah biasa baca, jadi tidak ada kesalahan yang jelas. Tetapi jika kita baca surah Yasin, biasa kita akan baca surah Yasin muka surat 440. Okey. Okey. Pada ayat yang ke-26, biasa kadang-kadang kita terdengung ataupun kita termasuk, sedangkan dia adalah mad tamkin. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Biasa kita terbaca qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia telah termasuk ada sabdu, menambah sabdu di sini.
makanya dia telah menjadi idgham. Hati-hati kat sini mesti dipanjangkan dua harakat. Jangan baca qala ya laita qaumi ya'lamun. Sepatutnya dibaca qala ya laita qaumi jangan jangan tekan dia, nanti dia akan jadi idgham. Itulah punca kenapa para ulama mengeluarkan istilah mad tamkin ini, supaya untuk menegah daripada berlakunya idgham. Sebab itu dia kata dinamakan mad tamkin kerananya ia kekal dibaca dengan mad asli. Kekal dibaca dua harakat bagi menegah berlakunya idgham. Jangan sampai termasuk, jangan ada sabdu. Sebab itu mad tamkin dia kata bagi menegah berlakunya idgham. Dan mad tamkin dibaca berapa harakat? Dibaca dua harakat. Perhatian kat sini. Perhatian. Okey. Mad tamkin, istilah mad tamkin ini adalah bagi supaya para pembaca tidak melakukan bacaan idgham. Mad tamkin kekal dibaca dua harakat. Jangan yang kedua, jangan melakukan membaca dengan bacaan idgham. Makanya hendaklah dibaca dengan mad asli. Hendaklah dibaca dengan mad dengan bacaan mad asli. Dua harakat. Yang ni kita kena ambil perhatian lah. Maknanya dia kena baca dengan bacaan mad asli dengan bacaan dua harakat. Dengan bacaan dua harakat. Jangan membaca dengan bacaan idgham. Jangan baca yusbiru wa sabiru. Walaupun nampak macam okey, tapi sebenarnya dia telah menekan alladhi yuwaswisu. Tak boleh. Yusbiru kena baca dua harakat, insya-Allah. Tapi kita dapat membezakanlah. Cuma kadang-kadang bagi orang yang biasa terbaca, maka dia akan terkeliru di antara mad tamkin dengan idgham mutamathilain ataupun idgham mithlain saghir. Sebab dua-duanya huruf yang sama. Cuma idgham mithlain ada sabdu, yang ini tidak ada sabdu. Okey, wallahu taala alam. Mudah-mudahan ya. Alif dengan alif tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada alif dengan alif. Sebab alif dengan alif ni tidak boleh berbaris. Itu masalah alif ni. Alif ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila yang namanya huruf alif, bila ada alif, tidak akan ada baris. Tidak ada alif yang ada baris. Tidak ada. Ni tak ada. Alif biasanya akan ada hamzah, baru dia ada baris. Baru dia ada baris. Sebab itu alif ni biasanya untuk kadar panjang. Sebab itu tengok, biasa kalau ada alif, biasanya baru ada hamzah, baru ada baris. Bila alif itu ada hamzah. Sebab itu hamzah dan alif ni bunyinya lebih kurang. Lebih kurang. Sebab itu bunyinya bukan bunyi alif tetapi bunyi hamzah. Sebab itu dia tak baca alamim, tak ada. Sebab alif dia kekal bunyi alif. Dia tak boleh baca kerana ni adalah bunyi hamzah. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta,
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.